Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 4 surah Al-Mujadilah. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat 5 dan ayat-ayat seterusnya nanti insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 5 surah Al-Mujadilah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka tetap ditimpa kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka ditimpa kehinaan. Kerana sesungguhnya kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata, dan bagi orang-orang kafir disediakan azab seksa yang menghina. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut innal ladina yuhadduna Allah wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang, menyelisihi, menderhaka, bermaksiat terhadap Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan juga termasuklah menentang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala pada ayat ni, kubitu ay udhilu wa uhinu. Mereka akan dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sahaja yang menentang Allah, menderhaka kepada Allah, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan dengan wali-wali Allah Ta'ala sekalipun, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadithul Qudsi, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kata Allah Ta'ala, sesiapa yang memusuhi waliku, sesiapa yang menentang kekasihku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan perang dengan dia. Memusuhi, menentang wali Allah Ta'ala sahaja dah begitu, apatah lagilah menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubitu, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kama kubital ladina min qablihim, sebagaimana Allah timpakan kehinaan kepada orang-orang sebelum mereka. Maksudnya kepada orang-orang sebelum mereka yang dahulu juga mempunyai perangai yang sama, iaitulah menentang Allah, menentang Rasulullah, bahkan menentang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itulah duribatiz dhillah ala kulli man haddallaha wa rasulah. Akan ditimpakan kehinaan kepada siapa sahaja yang menentang Allah dan Rasul. Tidak ada kemuliaan bagi sesiapa yang menderhaka, yang menentang
Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka kita mesti taat kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, yusibul abda minal hawan wadh-dhul fid dunya wal akhirah biqadri ma'siyatihi lillahi wa li rasulih. Seorang hamba akan ditimpakan kehinaan di dunia dan di akhirat sesuai dengan kadar maksiat dia terhadap Allah dan Rasulnya. Semakin banyak seseorang melakukan maksiat, penderhakaan terhadap Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan semakin hina. Sesuai biqadri maksiatihi lillahi wa rasulih, sesuai dengan kadar maksiat seseorang terhadap Allah dan Rasulnya. Semakin banyak maksiat seseorang kepada Allah dan Rasul, maknanya dia pun akan semakin hina. Semakin sedikit maksiat dia kepada Allah dan Rasul, maknanya semakin sedikit kehinaan dia kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini sudah menjadi satu hukum ketetapan Allah Ta'ala, bukan hanya kepada umat ini sahaja, tetapi kata Allah, kama kubital ladina min qablihim, sebagaimana Allah timpakan kehinaan kepada orang-orang sebelum mereka. Ada yang memahami ini sebagai azab, ya, mereka ni azab sebagaimana ni azab kaum sebelum mereka, ya, ataupun dihinakan. Jadi ini sudah menjadi satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa sahaja, umat mana sahaja yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka pasti akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita ingin mengambil pengajaran daripada ayat ni ialah, apabila kita ingin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan, jalan kemuliaan seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seseorang, hebat macam mana pun dia dilihat dari sisi duniawi, tetapi kalau dia menderhaka kepada Allah dan menderhaka kepada Rasulullah, maka pasti dia akan berakhir dengan kehinaan. Sudah begitu banyak kita tengok contoh-contoh kaum-kaum terdahulu yang menyombongkan diri, memandang diri mereka hebat, tetapi oleh kerana mereka menderhaka kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya mereka pun berakhir dengan kehinaan. Wali'adzubillah. Maka kemuliaan itu dicapai dengan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, kerana sesungguhnya kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan ayat-ayatnya yang terang nyata, yang menunjukkan ala syar'illahi wa hududihi, haqqun, bahawa syariat Allah dan hukum hakam Allah, batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala itu adalah benar. Sehingga kan bagi mereka yang menderhaka kepada Allah Ta'ala nanti tidak ada hujjah. وَلَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ, tak ada hujjah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oleh kerana Allah Ta'ala telah menurunkan ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas nyata. Makna dia jelas, hukum hakam dia jelas, batasan-batasan dia jelas. Bahkan ada lagi ayat Allah Ta'ala turunkan dalam bentuk mukjizat yang jelas pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hujjah mereka kenapa tidak beriman, kenapa menderhaka kepada Allah, kenapa menderhaka kepada Rasulullah. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan ayat-ayat yang jelas, bukti-bukti yang jelas, hukum hakam yang jelas, halal haram yang jelas, hak dan batil yang jelas. Sehingga kan kalau mereka masih keliru dalam memilih jalan, maka itu adalah kesalahan mereka sendiri. Kalau mereka masih menderhaka kepada Allah Ta'ala, salah mereka sendiri.
Kerana Allah Ta'ala telah pun bagi tahu dengan jelas, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, ini jalan menuju syurga, ini menuju neraka, ini jalan kemuliaan dan ini jalan kehinaan. Kembali pilih masing-masing. Baik, pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang kafir azabun muhin, azab seksa yang menghina. Bagi mereka orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, yang menentang Allah Ta'ala, Allah timpakan kepada mereka azab yang menghina. Kenapa dekat sini Allah Ta'ala sebut azabun muhin, azab yang menghinakan mereka? Ini sebagai balasan terhadap kesombongan mereka. Kama takabbaru an ayatillah ahanahumullah wa adhallahum. Sebagaimana mereka takbur, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun menghinakan mereka. Ya. Orang yang takbur, yang menyombong diri terhadap ayat Allah, pasti akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau seseorang membesarkan ayat-ayat Allah, mengagungkan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka dia pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 6 surah Al-Mujadilah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Yawma yab'athuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang bermaksud semasa mereka semua dibangkitkan hidup semula oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan. Allah Ta'ala telah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu, sedang mereka telah melupakannya. Dan ingatlah, Allah menjadi saksi akan tiap-tiap segala sesuatu. Pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Yawma yab'athuhumullahu jami'ah. Ingatlah wahai Rasul, pada hari Allah Ta'ala bangkitkan semua manusia. Yuhyillahul mauta jami'ah. Pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidupkan semua orang yang telah mati. Semua orang yang telah mati akan dihidupkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti semua. Kata jami'ah pada ayat ni menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun yang mati kecuali dihidupkan Allah. Ya. Jami'ah itu bahagian daripada bentuk taukid yang menunjukkan bahawa semua, keseluruhan. Ya. Maka Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa yawma nusayyirul jibal fataral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Pada hari kiamat Allah Ta'ala akan terbangkan gunung ganang. Wa hasyarnahum, dan kami himpunkan mereka semua, kata Allah. Falam nughadir minhum ahada. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Semua dibangkitkan Allah Ta'ala, semua dihimpunkan Allah. Yauma yab'athuhumullahu jami'a. Pada hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan mereka semua. Maksudnya semua manusia dibangkitkan Allah Ta'ala. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Maka pada ketika itu diterangkanlah kepada mereka apa sahaja yang mereka kerjakan. Diterangkan, ditunjukkan. Min khairin wa syarrin. Sama ada itu amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Allah Ta'ala akan terangkan, akan tunjukkan itu semua. Ya. Kenapa? Li'annahu alima dhalik. Kerana Allah Ta'ala mengetahui itu semua. Ya. Allah Ta'ala mengetahui itu semua. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menyatakan
ahsahu Allah wa nasuh. Allah Ta'ala menghitung-hitung amal mereka itu walaupun mereka sudah lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dan ingat semua dosa, kesalahan yang kita lakukan, amal perbuatan yang kita lakukan, walaupun mungkin kita dah lupa. Ya. Contoh, dosa yang kita buat 10-20 tahun lepas, saya ingat hari ni kita dah lupa. Tak payah jauh sangat 10-20 tahun lepas. Ya, beberapa hari lepas pun dosa tu ada yang kita lupa kita buat. Tetapi ketahuilah bahawa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satu pun yang lupa. Kenapa begitu? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang Maha mengetahui. Dituliskan di Lauhul Mahfuz, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan para malaikat untuk menuliskan semua apa-apa yang kita perbuat. Ya, maka oleh kerana itu, al-amiluna qad nasu ma amilu wallahu ahsa dzalik. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk, mungkin sahaja dia dah lupa apa yang telah dia perbuat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak pernah lupa dengan itu. Maka oleh kerana itulah, daripada ayat ni kita perlu belajar bahawa kita tidak boleh memandang rendah kepada dosa, kepada kesalahan. La tahtaqiridz dzamba, jangan pernah pandang remeh rendah perkara dosa. Li'anna al-ihtiqar yaquduka li nisyanil istighfar. Kerana kalau kita pandang remeh, pandang rendah dosa yang dilakukan, itu akan menggiring kita lupa beristighfar. Ya, kita kena sentiasa sedar dan ingat bahawa setiap dosa yang kita lakukan tercatat di sisi Allah Ta'ala, dicatatkan di sisi Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan dengan itu kita rajin beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sampai memandang rendah kepada dosa, maksiat yang kita lakukan, maka itu akan membawa kita lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dosa walaupun kita lupa, di sisi Allah Ta'ala tidak ada yang lupa. Maka ketika mana nanti kita dibangkitkan, semua manusia dibangkitkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan catatan amal perbuatan kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Ketika mana nanti manusia dibangkitkan Allah Ta'ala di padang mahsyar semua, maka Allah Ta'ala akan serahkan, akan perlihatkan kepada mereka catatan amal perbuatan sepanjang hayat mereka. Ketika mana nanti manusia menyaksikan itu, ada di antara mereka yang bergembira oleh kerana menyaksikan rekod-rekod catatan amal perbuatan dia yang baik. Sebaliknya akan ada orang yang berduka, bahkan merasa sangat gerun ketika mana menyaksikan catatan amal perbuatan itu. Sehingga akan Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, ada nanti yang mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Yang kecil dan yang besar semua ada dekat sini. Mungkin dia dah lupa, sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, ahsahu Allah wa nasuh. Mungkin sahaja dia dah lupa pernah melakukan itu, pernah berbuat itu, pernah mengucapkan itu, pernah melakukan itu. Mungkin sahaja dia dah lupa. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak ada yang lupa. Oleh kerana itulah kita perlu untuk sentiasa banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kerana satu-satunya yang dapat menghapuskan dosa-dosa masa lalu kita hanya dengan beristighfar kepada Allah.
kita tak mungkin kembali ke masa lalu untuk membaiki masa lalu kita. Kerana setiap masa yang berlalu tak mungkin kita kembali padanya. So, cara satu-satunya untuk membaiki masa lalu kita ialah dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala setiap saat. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa, kesalahan-kesalahan kita pada masa yang lalu. Dan insya-Allah Allah Ta'ala Rabb yang Maha Pengampun. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang banyak buat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah Ta'ala boleh ampunkan semua dosamu selagi mana kita mahu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian pada hujung ayat ni Allah berfirman, Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan ingatlah, Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Ya, Allah Ta'ala menyaksikan bil-zawahiri was-sarair, perkara-perkara yang zahir maupun yang rahsia yang kita sembunyikan. Semua disaksikan oleh Allah. Tidak ada satu perkara pun yang luput daripada persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satu tempat bagi kita yang selamat, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sentiasa menyaksikan kita. Ya. Maka kita ni perlu menanamkan dalam diri kita bahawa kita sentiasa disaksikan Allah. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Faltakun daimal muraqabati lillahi azza wa jal. Ya. Hendaklah kita sentiasa merasa bahawa kita ni diawasi Allah, disaksikan Allah, dilihat Allah. Oleh kerana itu, kita tidak akan ingin disaksikan, dilihat Allah, melainkan baik. Maka kita akan bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Orang yang lupa bahawa dia disaksikan Allah Ta'ala akan membuat dia berani melakukan maksiat dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Tetapi kalau dalam diri seseorang sentiasa ada merasa dia diawasi Allah, disaksikan Allah, dilihat Allah Ta'ala, diawasi oleh Allah Ta'ala, maka dia akan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan serta bersungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-7 tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menyaksikan segala sesuatu. Allah berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tidakkah engkau memikirkan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada berlaku antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada yang kurang dari bilangan itu dan tiada yang lebih ramai melainkan ia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian ia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat
apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui akan tiap-tiap segala sesuatu. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah engkau tidak mengetahui? Tidakkah engkau memikirkan? Ya, anna Allah, bahawa Allah ya'lamu kulla syai', Allah mengetahui segala sesuatu, fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. So pengetahuan Allah Ta'ala tu secara am. Semua yang ada di langit dan di bumi, kecil besar, zahir rahsia, diketahui oleh Allah. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku di langit dan di bumi, kecil besar, zahir tersembunyi, melainkan diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka di bumi mana sahaja pun kita berada, kita tidak pernah luput daripada pengawasan Allah, dari pengetahuan Allah, dari perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So oleh kerana itulah, tidak ada satu tempat pun bagi kita untuk bersembunyi melakukan maksiat. Walaupun kita rasa tempat tu dah tersembunyi, tak ada orang tahu, tak nampak, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha menyaksikan. Sungguh tidak ada yang luput daripada persaksian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan Allah menyatakan pada ayat ini, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tiada berlaku an-najwa. An-najwa ni maksudnya bisik-bisikan. Orang bercakap secara berbisik-bisik. Dahulu biasa dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghina, merendahkan, untuk menyakiti orang-orang beriman. Ma yakunu min najwa thalathatin. Tiada berlaku bisikan antara tiga orang illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempat. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun mereka berbisik-bisik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Ya, seolah-olah Allah Ta'ala orang yang keempat yang ikut mendengarkan bisikan itu. Maksudnya ada Allah Ta'ala yang mengetahui. Maka tidak ada tiga orang melakukan pembicaraan secara berbisik-bisik an-najwa, dengan suara perlahan, bisik-bisik-bisik, illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempat. Maksudnya Allah Ta'ala tahu, ada bersama mereka. Pengetahuan Allah Ta'ala ada bersama mereka. Diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sebut, semua Allah Ta'ala tahu. Padahal itu dibicarakan secara berbisik-bisik. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada 5 orang melakukan pembicaraan secara berbisik-bisik, melainkan Allah yang keenam. Wala adana min dhalika wala akthar. Ya, atau kurang daripada jumlah yang tadi, atau bahkan lebih. Ya, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, melainkan Allah ada bersama mereka yang berbisik-bisik tadi di mana sahaja mereka berada. Maksudnya Allah ada bersama mereka bukan berarti zat Allah Ta'ala ada dekat situ, tidak. Tetapi maksudnya ma'iyatullah dekat sini ialah ma'iyatul ilmi, pengetahuan Allah Ta'ala. Berapa banyak pun, 2 orang pun yang berbisik-bisik, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau bahkan 100 orang, lebih daripada itu lagi, lalu mereka melakukan pembicaraan secara berbisik-bisik supaya tidak didengari oleh orang lain, Allah Ta'ala sentiasa ada bersama mereka. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala sentiasa menyertai mereka. Jadi tidak ada satu tempat kita boleh bersembunyi dari pengetahuan Allah Ta'ala. Semua diketahui oleh Allah. Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Illa huwa ma'hum aina ma kanu. Allah ada bersama mereka di mana sahaja mereka berada. Maksudnya ilmu Allah. Ya. Kalaulah ini tertanam dalam jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia akan takut melakukan perbuatan keji, dia akan takut melakukan perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kerana apa? Kerana dia sedar bahawa ada Allah Ta'ala
yang sentiasa mengintai dia. Ada Allah Ta'ala sentiasa yang mengawasi dia. Ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Ayat 8. Alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'an wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Yang bermaksud, tidakkah engkau memerhatikan wahai Muhammad akan orang-orang yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan yang telah dilarang itu, serta mereka berbisik-bisik berkenaan dengan melakukan dosa, pencerobohan serta kederhakaan kepada Allah dan Rasul. Dan lagi apabila mereka datang kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam hormat yang diberikan Allah Ta'ala kepada engkau. Dan mereka berkata sesama sendiri, kalau benar Muhammad utusan Tuhan, maka sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan kata-kata buruk yang kami ucapkan itu. Cukuplah untuk mereka neraka Jahannam dan mereka akan dibakar di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini berbicara tentang orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir pada masa dahulu yang mana mereka suka melakukan an-najwa, pembicaraan secara berbisik-bisik dengan pembicaraan yang penuh dengan dosa, permusuhan, penentangan kepada Rasul serta bermaksud kepada Rasul Allah Ta'ala. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala sebut, alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa. Adakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad akan orang-orang Yahudi, ya, yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik. Sebenarnya kita tidak digalakkan berbisik-bisik. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, apabila ada tiga orang duduk bersama-sama, kemudian ada dua orang daripada tiga orang yang berbisik-bisik, maka perbuatan itu menyebabkan dosa. Maka misalkan kita ada duduk tiga orang, ya, lalu kita berbisik-bisik dengan seorang saja, manakala seorang lagi kita tidak ikut sertakan, maka itu antara perbuatan dosa yang tidak dibolehkan dalam Islam, ya, kerana itu dapat menyakitkan hati orang. Alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa. Tidakkah engkau memikirkan tentang orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir pada masa dahulu yang mana mereka telah pun dilarang daripada perbuatan an-najwa, iaitulah berbisik-bisik tadi. Summa ya'uduna lima nuhu 'an. Kemudian mereka berbalik melakukan perbuatan dilarang itu. Ya, pada masa yang sama, wa yatanajawna bil ithmi wal 'udwan. Mereka membuat pembicaraan berbisik-bisik itu, ya, bil ithmi, dosa, wal 'udwan, permusuhan ataupun pencerobohan, wa ma'siyatir rasul, dan untuk bermaksiat kepada Rasulullah. Ya. Jadi itu yang mereka bicarakan. Jadi tiga isi mereka yang berbisik-bisik itu, yang pertama ialah pembicaraan bil ithmi, dosa, wa udwan, permusuhan. Yang ketiga mukhalifatu amrir rasul, ya, untuk menentang urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala sebut, maka berbisik-bisik dengan tiga isi ini, dosa, permusuhan, untuk membuat maksiat terhadap Rasul, ini bisik-bisik yang haram, tak boleh. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam penghormatan yang tidak Allah Ta'ala buat itu sebagai salam penghormatan kepada engkau. Maka disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, pernah Nabi SAW berjumpa dengan satu kumpulan orang Yahudi
Nabi ketika itu bersama-sama dengan Aisyah. Lalu orang-orang Yahudi itu mengatakan Assalamualaikum. Ya, jadi mereka tidak mengatakan Assalamualaikum, tetapi mereka kata Assalamualaikum. Kematian, kebinasaan ke atas kamu. Lalu Aisyah yang mendengar itu marah, mengatakan bal alaikum assam wal la'nah. Bahkan bagi kamulah kebinasaan dan laknat. Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah Ta'ala suka kelembutan dalam setiap perkara. Masya Allah, luar biasa akhlak Nabi SAW. Ya, ketika mana Nabi diucapkan kata-kata keji sekalipun, Nabi SAW tidak mahu membalas dengan kata-kata yang sama, kerana Allah Ta'ala suka setiap orang-orang yang bersikap lemah lembut. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka orang-orang Yahudi dan atau orang-orang kafir pada ketika itu berkata, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Kalaulah Allah Ta'ala mengazab kita sahaja kerana ucapan-ucapan buruk yang kita ucapkan kepada Muhammad. Mereka mencabar, minta disegerakan azab. Ya, mereka minta segera diazab Allah Ta'ala. Kalau benar Muhammad utusan kami, sepatutnya kami diazab sebab ucapan-ucapan buruk yang kami ucapkan, kata mereka. Tetapi kata Allah, hasbuhum jahannam yaslaunaha. Cukuplah neraka jahannam, nanti mereka masuk ke situ. Tak payah Allah Ta'ala azab dekat dunia ni. Neraka jahannam tu dah lebih daripada cukup untuk mereka nanti. Maka daripada sini kita belajar berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Boleh jadi kata-kata yang kita ucapkan yang menyebabkan kita dicampakkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Fabi'sal masir, neraka jahannam Allah Ta'ala tu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Baik, mungkin itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran demi pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita bahaskan pada hari ini, mulai daripada ayat 5 sampailah ayat 8 surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kefahaman yang baik kepada kita, serta Allah Ta'ala kurniakan taufik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.